Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah pagi ini kita akan mengambil beberapa faedah daripada kitab Fawaid Ramadaniyah himpunan Syekh Taha Abdul Hamid hafizallah taala. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa perkara yang berkaitan dengan Ramadan. Dan pada hari ini juga kita pun dah masuk pada 17 Ramadan, iaitu berkait dengan satu peristiwa yang kita sambut, iaitu peristiwa nuzulul Quran. Jadi kita akan sebut sedikit juga tentang nuzulul Quran. Baik, kalau kita melihat perbahasan kita sebelum ini yang saya sebutkan tentang hadis Al-Qudsi ataupun hadisul ilahi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya jaga mulut kita. Satu, dengan perintahnya fakul inni imri'un sha'im. Apabila dia keji, apabila dipukul ataupun diambil hak dan sebagainya, maka berkatalah dengan perkataan yang baik, iaitu diam, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Itu yang sebaik-baik perkataan yang kita boleh katakan dalam bulan puasa ni, sekiranya ada sesuatu yang menyebabkan kita mungkin nak rasa marah, nak rasa balas kata orang dan sebagainya, itulah perkataan yang terbaik. Tetapi perkataan inni sha'im itu, kata ulama, sebenarnya tidaklah semudah itu. Ada syaratnya. Pertamanya, sebaik-baik perkataan adalah di dalam hati. Bila orang kata kat kita, orang tuduh kita, maka janganlah kita balas. Sebaik-baiknya kita katalah dengan perkataan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Satu. Dan perkataan itu yang pertamanya kita sebut dalam hati kita, cukup. Maknanya kita diam, sebab kita beriman dengan hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, kepada Allah dan juga hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun lebih baik dia diam. Yang keduanya, katalah perkataan inni sha'im, sungguhnya aku sedang berpuasa, itu dengan lisan kita, dengan lidah kita, dengan tujuan untuk berkata perkataan yang lebih baik. Maknanya kalau kita cakap perkataan itu, dia boleh menyebabkan orang tu sedarlah, kita ni berpuasa. Tetapi syaratnya tidak mendatangkan riak. Itu je. Nak sebut inni sha'im tu, aku sedang berpuasa tu, kita tidak ada perasaan riak. Sekiranya ada datang perasaan riak, maka tinggalkan. Cukuplah sekadar berkata di dalam hati. Sebab riak ni benda yang kita sendiri tahu. Riak ini terletak di dalam hati kita. Riak ni perbuatan soleh yang kita lakukan, dia muncul dalam hati kita dengan tujuan untuk kita nak tengok, nak tunjukkan amalan kebaikan kita, dan juga untuk tujuan orang puji kita. Kalau ada dua perkara ni, mana itulah riak, maka tinggalkan. Dan sekiranya tiada, maka sebaik-baiknya kumpulkan atau himpunkan kedua-duanya. Kata dalam hati kita sesungguhnya aku sedang berpuasa, dan lafazkan dengan lidah kita bahawa sesungguhnya aku sedang berpuasa. Itu berkaitan dengan hadis yang kita bacakan dalam tazkirah Jumaat yang lepas. Baik. Kalau kita lihat dalam kitab ini disebutkan juga berkaitan dengan masuknya pada pertengahan Ramadan, antara yang disunnahkan kepada kita adalah membaca kunut ketika witir. Kunut ketika witir. Malam tadi kita mula dah kan? Ada yang kata 15 Ramadan, sebenarnya dia pada 16, pada malam ke-16 itu. Baik, kunut ketika witir. Kunut ketika witir, pertama sekali solat sunat witir. Solat sunat witir ni dia tidak serupa solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih dia ada pada bulan Ramadan sahaja. Tetapi solat sunat witir ni di luar Ramadan ada juga. Tetapi beza antara witir Ramadan dengan witir selain daripada Ramadan, kata ulama, tiga. Yang pertamanya, witir dalam bulan Ramadan sunat dibaca ataupun sunat dilakukan secara berjamaah. Satu. Yang kedua, sunat dinyaringkan suara bacaannya. Sebab tu imam kita baca kuat. 3 rakaat baca surah-surah yang lazim biasa kita baca. Dan yang ketiga, iaitu solat sunat witir ini bermula pada pertengahan Ramadan, iaitu sunat dibaca doa kunut. Itu yang kita amalkan mula daripada malam tadi sehinggalah nanti pada pengakhiran Ramadan kita. Baik. Disunatkan membaca kunut ketika solat sunat witir bermula pada pertengahan kedua di bulan Ramadan, iaitu bermula pada malam ke-16.
Ni. Apabila meninggalkan bacaan kunut secara sengaja atau terlupa, maka hendaklah ditampung dengan sujud sahwi. Boleh itu berkaitan dengan permasalahan fiqh yang terdapat dalam solat sunat witir. Baik. Dan sunnah selepas mengerjakan solat sunat witir ialah membaca zikir yang datangnya daripada Nabi SAW. Ada 2 zikir. Apa zikirnya? Subhanal malikil qudus dan Rabbil malaikatu warruh. Biasa dengar tak zikir ini? Biasa. Alhamdulillah, sebab zikir ni pun telah disusun oleh para ulama. Sebab itu kalau kita solat sunat tarawih diselang-selang dengan salawat dan juga zikir, maka dibaca dengan susunan yang lebih panjang. Sebab tu kalau kita lihat kadang-kadang zikir ini datang daripada Nabi dengan satu zikir. Macam kita lepas solat tu tidak ada zikir dalam satu hadis yang menghimpunkan kesemua zikir dan wirid kita, tak ada. Melainkan ianya datang daripada riwayat-riwayat hadis yang berlainan. Lalu para ulama ni mudahkan kerja kita, disusun ikut tertib dan turutannya. Sebab tu lepas imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebagai sunnahnya dia membaca doa dan kemudian dia istighfar, lepas tu dan seterusnya lah. Dia baca sehinggalah imam itu memimpin bacaan doa kepada para jemaah. Maka kalau kita lihat dalam solat sunat tarawih dan witir, kita baca Tok Bilal gila baca apa? Subhana malikil ma'bud, kan? Subhana malikil mawjud, Subhana malikil hayyul ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada, Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Kalimah tu. Dalam kitab ni dia kata Nabi membaca Rabbil malaikatu warruh dan Nabi membaca Subhanal malikil quddus. Jadi selesailah. Tak payah kita nak fikir nak beramal. Ada yang memimpin bacaan selawat dan zikir yang telah kita bacakan tadi. Itu adalah sunnah-sunnah yang kebanyakannya kita tak perasan dan kadang-kadang kita tinggalkan sebegitu saja. Baik. Dan di antara sunnah yang ditinggalkan iaitu sunat bagi makmum mengaminkan. Apa yang nak diaminkan? Sunat bagi makmum apabila mendengar imam berselawat kepada Nabi di akhir kunut, hendaklah turut mengaminkan bacaan tersebut. Bacaan apa? Selawat kepada Nabi SAW. Tertib dia bagaimana? Ini kerana adalah doa pada pandangan muktamad seperti yang disebut di dalam kitab At-Tuhfah. Selawat di dalam doa kunut itu hakikatnya adalah doa. Maka setiap doa itu sebaik-baiknya kita aminkan bacaan selawat yang dipimpin oleh imam. Imam baca dalam tadi doa kunut hujung tadi dia baca selawat kepada Nabi. Maka boleh, kata ulama, yang lebih utama ialah baca bersama dengan imam dan turut mengaminkannya. Buat dua ni supaya kita keluar daripada dan ataupun beramal dengan dua pandangan tadi. Yang pertama pandangan dia kata baca dengan imam. Yang keduanya aminkan saja. Ada yang kata aminkan saja, ada yang kata berselawat bersama dengan imam. Maka kita ambil dua pandangan ini, menghimpunkan kedua-duanya. Kita berselawat dengan imam dan kita aminkan bacaan selawat yang dibaca oleh imam. Baik. Ini berkaitan dengan solat sunat witir dan juga berkaitan dengan bacaan kunut yang dibaca di dalam solat sunat witir pada pertengahan bulan Ramadan. Selesai. Kemudian kita melihat dalam bulan Ramadan ni juga antara amalan yang kita ataupun ibadah yang kita buat adalah baca Al-Quran secara berkumpulan atau kita panggil tadarus Al-Quran dan seumpamanya, diakhiri dengan khatam Al-Quran. Ni ibu-ibu muslimat ni rajin lah, paling rajin sekali muslimat khatam Al-Quran. Lelaki pun sama juga lah rajin. Jadi khatam Al-Quran ini juga ada sunnahnya. Pertama sekali kita lihat bila menyebut tentang kelebihan majlis khatam Al-Quran, para salafus salih mencadangkan masa yang terbaik untuk mengkhatamkan Al-Quran ialah pada awal malam selepas maghrib atau awal siang selepas subuh berdasarkan beberapa riwayat. Maknanya kalau kita nak cari waktu yang terbaik untuk kita khatam Al-Quran, khatam Al-Quran ni kita selesai baca satu Al-Quran, satu juzuk, satu mushaf Al-Quran kita selesai, maka khatam Al-Quran tu paling baik dibaca dalam 2 waktu. Ini adalah amalan para salafus salih berdasarkan riwayat yang datang daripada Nabi SAW. Apa dia? Iaitu pada awal malam. Bila sebut awal malam tu selepas maghrib. Kan kita ni selesai terbenam matahari, nak masuk hari baru tu maghrib. Jadi terbacalah khatam Al-Quran pada waktu tersebut, ataupun pada awal siang, iaitu selepas
selepas subuh. Berdasarkan beberapa riwayat, antaranya daripada Ad-Darimi daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, katanya jika bertepatan khatam Al-Quran pada awal malam, para malaikat akan berselawat meminta ampun kepada pembacanya sehinggalah pada waktu subuh. Dan jika menghatamkan Al-Quran pada akhir malam, iaitu pada waktu subuh, maka para malaikat akan berselawat kepadanya sehinggalah pada waktu petang. Ini pilihan kita. Jadi kalau kita buat khatam pada pagi, Alhamdulillah. Kalau kita buat lepas asar pun Alhamdulillah. Tapi kalau mencari waktu yang terbaik, contoh kita baca Quran seorang-seorang, kita sampai hujung kita nak khatam Al-Quran, maka pilihlah waktu yang terbaik. Lepas subuh kita khatam, lepas maghrib kita khatam. Ini antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Baik. Adalah Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu sangat mengambil perhatian untuk hadir majlis khatam Al-Quran. Penting majlis khatam Al-Quran ni. Sesungguhnya pada setiap kali khatam Al-Quran itu akan dimustajabkan doa. Nanti kita baca hadis dia. Pada setiap majlis khatam Al-Quran itu adalah akan dimustajabkan doa, dan berdoa selepas selesai khatam Al-Quran itu terdapatnya dalil bersanakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis khatam Al-Quran. Kalau kita lihat berkaitan dengan khatam Al-Quran tadi, disunatkan berdoa setelah khatam Al-Quran berdasarkan daripada riwayat At-Tabrani dan lain-lainnya. Kerana dalam sebuah hadis secara marfu' kata Nabi, khatamal Quran falahu da'watun mustajabatun. Barang siapa yang telah khatam Al-Quran, baginya doa yang mustajab. Alhamdulillah, siapa yang berusaha membaca Al-Quran sehingga habis bacaan Al-Qurannya, maka baginya doa yang mustajab. Sebab tu lepas majlis khatam Quran, kita akhiri dengan membaca doa. Amin sungguh-sungguh. Sebab kita semua dah khatam Al-Quran, maka pada waktu itulah antara waktu yang sunnah kita berdoa, dan waktu itu adalah waktu yang mustajab doa yang kita panjatkan kehadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berkaitan dengan khatam Al-Quran. Baik. Kalau kita lihat lagi berkaitan dengan khatam Al-Quran, iaitu ketika kita buat susunan bacaan surah daripada surah Ad-Duha sampailah kita membaca surah An-Nas, dan kemudian diakhiri dengan doa yang kita baca. Ada sunnah juga di situ, iaitu bertakbir. Sunnah bertakbir bermula surah Ad-Duha. Biasa tak kita amal baca surah Ad-Duha kita bertakbir? Apa maksud dia? Disunatkan bertakbir. Takbir apa dia? Allahu Akbar. Disunatkan bertakbir, iaitu mengucapkan Allahu Akbar bermula daripada surah Ad-Duha sehingga akhir Al-Quran. Dan ia adalah cara pembacaan orang-orang Mekah seperti mana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Al-Syu'aib. Baik, Al-Syu'ab. Baik, apa maksud dia? Kalau kita lihat di sini, bertakbir itu datang daripada mana dan apa hikmah dia? Ini berlaku ketika mana terputusnya wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang kafir mula mentohmah dengan mengatakan kepada Nabi, sesungguhnya Muhammad telah dibiarkan oleh Tuhannya. Kan berlaku satu ketika yang agak panjang bagaimana tidak turun wahyu, lalu menjadi tohmahan dan ejekan kepada Nabi oleh orang-orang kafir ketika itu, mengatakan bahawa Tuhan kau telah biarkan kau. Maka selepas itu turunlah surah Ad-Duha. Kita baca wad-duha wal-laili iza saja. Kita baca surah tu di hujung hayatnya itu, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahu Akbar sebagai tanda bersyukur kepada Allah dan membenarkan penurunan wahyu dan menafikan pendustaan orang-orang kafir yang mentohmah Nabi bahawa Tuhan membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertakbir. Ini sunnahnya. Selepas turunnya wahyu, iaitu surah Ad-Duha, sampai habis itu Nabi bertakbir. Maka di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan untuk bertakbir daripada surah Ad-Duha sehinggalah khatam. Itulah amalan dia ibu-ibu yang kita baca tu.
Kan kita baca wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Sampai habis kita baca la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai bila? Setiap surah sampai kita baca surah An-Nas. Seperti mana disebut dalam kitab, maka boleh juga menambah sirah takbir seperti Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi tahulah kita dah 30 tahun dah khatam Quran, kenapalah nakib ataupun imam kita ni lepas habis baca surah kita kena baca la ilaha illallah wallahu akbar, kerana lafaz takbir itu adalah sunnah yang Nabi bacakan ketika turunnya wahyu kepada Nabi, iaitu surah Ad-Duha. Dan kita bertakbir ini adalah seumpama orang yang telah selesai berpuasa akan bertakbir pada hari raya. Itu kita tahu. Benda yang kita paling ingat hari raya lah. Sebab satu-satunya bulan yang dianugerahkan hari perayaan di hujungnya, tak ada bulan lain, Ramadan sajalah. Carilah Muharram, hujung dia ada raya tak? Tak ada. Safar tiada. Kalau kata Zulhijjah, tapi bukan di hujung, itu hari raya itu pada 10. Tetapi Ramadan ini, habis saja Ramadan, Allah anugerahkan iaitu hari kebesaran, hari kemenangan. Kita mengalahkan hawa nafsu kita dengan banyak secara majaz ataupun secara tujuan yang Allah sebutkan tadi. Maka kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai habis. Maka begitulah juga ketika mana kita membaca Al-Quran bermula daripada surah Ad-Duha sehinggalah habis. Ini maknanya seumpama orang yang telah selesai berpuasa akan bertakbir pada hari raya, begitulah seumpama orang yang telah selesai dan habis membaca surah. Boleh tuan-tuan ya? Ini antara sunnah yang boleh kita faham sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini. Baik. Dan berkatalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imamuna Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala kepada Al-Bazi, jika engkau meninggalkan bertakbir, engkau telah luput sunnah dari sunnah-sunnah nabimu. Sunnah yang kita tinggalkan. Dan berkata Al-Hafiz Imaduddin Ibn Katsir radhiyallahu anhu, ini menunjukkan tasihnya, berkata terhadap perkara tersebut, dan takbir itu dilakukan sama ada di dalam solat atau di luar solat. Maka kalau kita baca tu boleh kita sunat baca di dalam solat, juga kita baca di luar solat. Dan kalau kita lihat pun doa yang kita bacakan tadi ataupun yang kita bacakan tadi, riwayat yang kita bacakan tadi, siapa yang telah khatam Quran maka padanya adalah doa yang mustajab. Dalam sebuah hadis yang lain, barang siapa yang menyaksikan Al-Quran ketika mula dibaca, maka seakan-akan telah menyaksikan suatu pembukaan kota di jalan Allah. Dan barang siapa yang menyaksikan penghataman Al-Quran ketika majlis khatam, maka seakan-akan telah menyaksikan harta ghanimah ketika diagihkan. Apa maksud dia? Disunatkan untuk mengumpulkan orang ramai ketika majlis khatam Al-Quran. Sunat. Jadi kalau buat khatam Al-Quran tu, sebab tu kita tengok dalam adat kebiasaan kita, amalan yang kita lakukan di tempat kita, biasanya khatam Quran ni bukan seorang-seorang lah. Kita akan buat majlis, kita akan buat banyak perkara-perkara kebaikan yang ada padanya. Kita jamu orang makan, kita bersilaturahim, kita membaca Al-Quran, kita bertasbih, kita sebutkan tadi, kita bertakbir dan sebagainya. Dan sebenarnya adalah sunnah untuk mengumpulkan orang ramai ketika majlis khatam Al-Quran. Sebab tu peranan masjid, kadang-kadang peranan surau, bila khatam Quran dia buat majlis, kerana bagi peluang pada orang untuk hadir. Kerana di situ disebut di dalam riwayat tadi, barang siapa yang menyaksikan Al-Quran ketika mula dibaca, maka seakan-akan telah menyaksikan suatu pembukaan kota di jalan Allah. Dan barang siapa yang menyaksikan penghataman Al-Quran ketika majlis khatam, maka seakan-akan telah menyaksikan harta ghanimah. Harta ghanimah ni harta anugerah yang diberikan kerana menang dalam peperangan. Jadi kalau kita lihat para sahabat yang sebelum ini pun mereka mengamalkan, orang-orang soleh sebelum ini mengamalkan bahawa Sayyidina Anas, antaranya Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari, bila mana mereka telah mengkhatamkan Al-Quran, beliau akan kumpulkan anak-anaknya dan isterinya lalu berdoa bersama-sama. Itu amalan.
Jadi kita kumpulkan, panggil anak beranak kita datang dalam majlis khatam Al-Quran, sebab padanya waktu yang mustajab doa yang kita baca. Ini berkaitan dengan majlis khatam Al-Quran. Baik. Kemudian kalau kita lihat berkaitan dengan yang disebutkan sebagai nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Dalam nuzulul Quran ni kalau kita lihat, dia diturunkan kepada Nabi SAW. Itu ada beberapa peringkat dia. Pertama sekali kalau kita kata perkataan nuzul. Nuzul ni maknanya kalau sebut dalam kitab, iaitu turun daripada tempat yang tinggi. Nuzul maknanya turun daripada tempat yang tinggi. Ataupun kata perbuatan nazala bermaksud dia telah turun atau dia menjadi tetamu. Dia telah turun atau dia menjadi tetamu. Dan sebenarnya perkataan istilah nuzul Quran itu juga secara majaz ni maknanya secara simbolik dia ialah membawa maksud bahawa Al-Quran itu diturunkan. Penurunan Al-Quran itu menunjukkan ketinggian dan kemuliaan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu diturunkan, maknanya menunjukkan daripada tempat yang tinggi diturunkan. Dia telah datang, dia telah turun. Sebenarnya maksud dia adalah menunjukkan ketinggian Al-Quran itu sendiri. Cumanya secara teknikal saja yang kita katakan bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Di situ ada beberapa pandangan para ulama. Dan kalau kita lihat perkataan nazala dengan pelbagai wazan atau sirah, dengan lafaz nazala, unzila dan sebagainya, itu disebut di dalam Al-Quran sebanyak 290 kali. Itu perkataan turun itu. Baik. Dan kalau kita lihat Al-Quran itu diturunkan sekaligus daripada wahyu daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Tadi imam kita baca, tuan-tuan dengar imam kita baca kan, satu ayat imam kita kata bal huwa Quranun Majid fi Lauhil Mahfuz. Siapa dengar imam baca tadi, dia mesti teringat tentang nuzul Quran. Memang tepat betul imam baca itu bersempena nuzul Quran. Maknanya Al-Quran diturunkan itu di Lauh Mahfuz, sekaligus diturunkan. Dan daripada Lauh Mahfuz itu diturunkan ke langit dunia. Itu Baitul Izzah tu. Iaitu kemudiannya itu berlaku pada bulan Ramadan. Dalilnya apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 186. Tu daripada Lauh Mahfuz turun ke langit dunia, ke Baitul Izzah itu pada malam Ramadan. Itu pandangan antaranya. Baik. Dan daripada Baitul Izzah itulah turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini secara teknikal, secara ta'rifnya ataupun secara majaznya yang kita sebutkan tadi itu bahawa menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu daripada tempat yang tinggi daripada atas, daripada tempat yang tinggi. Dan kemudian dia menunjukkan bahawa menunjukkan Al-Quran ini ketinggiannya. Kemudian daripada langit dunia itu melalui perantaraan malaikat Jibril, yang tugasnya, antara utama tugasnya adalah menyampaikan wahyu, iaitu diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadrijian, secara berperingkat, beransur selama 23 tahun. Iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Yang kita baca dalam Al-Quran tu ada kategori ayat iaitu Madaniyah dan juga Makkiyah. Selama mana? Selama 23 tahun. Itu proses dia. Diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua disebut oleh Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fil Ulumil Quran. Ini secara asasnya lah berkaitan dengan nuzul Al-Quran yang kita sambut pada hari ini. Dan antara tujuan Al-Quran itu diturunkan adalah untuk tadabbur kandungannya. Al-Quran itu diturunkan untuk tujuan kita bertadabbur kandungannya, yang disebutkan di dalam surah Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ayatihi ataupun kita baca kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab.
iaitu sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk orang-orang yang berakal sempurna untuk mengambil perkataan. Perkataan di sini adalah mubarakun. Mubarakun maknanya, apa maksud mubarak? Adalah benda yang sedikit tetapi bermanfaat. Sebab tu kita kata berkat-berkat ni dia bercambah kebaikan. Harta yang berkat, harta yang bercambah kebaikan. Dia bukan bertambah kuantiti pun. Dia sebenarnya kebaikan. Daripada harta itulah kita boleh bersedekah, daripada harta itulah kita boleh bantu orang miskin, bagi makan orang yang memerlukan. Itu harta yang berkat. Kalau kita banyak duit sekalipun tapi harta kita tak bercambah kebaikan dia, Allah bagi nikmat harta kita tapi harta tu kita simpannya untuk kita saja, tak bagi pada orang yang memerlukan, maka tak ada keberkatan lah harta tu. Sebab tu orang yang hartanya berkat, dia sentiasa suka bersedekah dan bantu orang. Kita dalam hidup kita, gaji yang kita dapat tu mesti ada hak untuk kita sedekah pada orang lain. Dan kita jangan rasa bimbang lah tentang keberkatan rezeki ataupun rezeki yang Allah nak bagi ni. Allah memang dah janji nak bagi rezeki pada kita. Allah telah membahagi-bahagikan rezekinya kepada kita. Cumanya kita tak tahu berapa banyak, bila dan apa sebab Allah bagikan rezeki kepada kita. Sebab tu kita pertama sekali kena yakin bahawa rezeki itu telah Allah tetapkan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Allah telah bahagi-bahagikan rezeki kita. Allah menyebutkan juga, sesungguhnya Tuhanku, Allah katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memewahkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan telah menyempitkan rezeki bagi mereka yang telah dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Walakin aksaran nasi la ya'lamun. Tetapi ramailah manusia tak tahu benda tu. Sebabkan kita tak yakin dan tak beriman, maka kita kata, kenapa Tuhan bagi aku susah? Aku ni rajin tapi susah rezeki. Sebab Allah telah bahagi-bahagikan rezeki kita. Yang mana Allah nak mewahkan, Allah mewahkan. Yang mana Allah sempitkan rezekinya, maka Allah sempitkan rezekinya. Sebab tu rezeki tetap akan datang juga dengan 3 keadaan. Kita kena ingat, bila cakap tentang rezeki, nasihat adik-adik kita, adik-beradik kita, kalau hidup dia susah ataupun dia pun terlalu hairan kenapa dia ni susah, hidup dia susah, rezeki dia tak dapat, rezeki dia tetap akan sampai kepada kita mengikut masa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Rezeki tu ada, cuma masanya bila? Masa tu Allah tetapkan. Sama ada masanya cepat ataupun lambat, ataupun masanya ketika di dunia ataupun di akhirat. Sebab tu kadang-kadang kita ni rezeki, contoh dia tak ada jodoh atas dunia ni, tapi rezeki dia mungkin jodoh dia di akhirat. Atas dunia dia susah dia, tetapi di akhirat dia kaya raya, hidupnya senang. Maknanya ganjaran yang Allah bagi janji pada dia banyak. Itu rezeki dia. Ataupun atas dunia ni dia dapat lambat, dia usaha dah 10 tahun dah macam-macam tak dapat juga, mungkin di hujung-hujung usianya baru dapat. Itu masa yang telah Allah tetapkan. Yang kedua, rezeki akan sampai pada kadar yang telah Allah tetapkan. Kadarnya banyak mana, kita harap supaya kita dapat banyak ni, tapi Allah bagi kepada kita sekian. Kita minta supaya kita usaha ni dapatlah RM1,000, tapi kita dapat ganjaran RM50 saja. Maka kita yakin itu adalah rezeki yang telah Allah tetapkan, masa yang telah Allah tetapkan, kadar ataupun kadar yang telah Allah tetapkan. Dan yang ketiganya adalah yang disebutkan sebagai sebab yang telah Allah tetapkan. Sebab apa rezeki itu sampai? Sebab kita bekerja, dapatlah rezeki tersebut. Ada orang hantar resume, orang lepas grade hantar resume, banyak resume hantar sana sini tak dapat. Tetapi dengan usahanya, tak putus asanya, maka asbab dia berusaha tersebut, maka Allah bagikan rezeki kepada dia pada waktu, kadar dan sebab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud tentang rezeki kita, iaitu pada perkataan mubarak. Mubarak, iaitu disebutkan sebagai benda yang sedikit tetapi manfaat dan kebaikannya jauh melebihi daripada apa yang dia. Mubarak bukan murtabak. Lepas pagi dia ingat murtabak, tuan-tuan, mubarak. Dan kalau kita lihat di sini, inilah keberkatan yang rezeki Allah bagikan, iaitu adanya rasa qanaah, rasa cukup dengan apa rezeki, dan syukur dengan apa yang telah Allah berikan. Baik. Dan maksud tadabbur pada ayat yang kita bacakan tadi bukan melihat ayat itu secara luaran, tetapi memerhatikan kandungan ayat dengan berfikir dan memandang serta melihat kepada kesudahan ayat tersebut. Maka setiap ayat dalam Al-Quran tu kita kena renung.
kita kena baca terjemahan dia, tengok tafsirannya, maka kita hendaklah memerhatikan dan berfikir. Tu dia kata ulul albab ni, bagi orang yang berfikir, yang terbuka hatinya, maka berfikirlah tentang ayat-ayat Al-Quran. Itu pentingnya kita membaca Al-Quran. Maknanya kita kena tingkatkan tingkatan kita, daripada kita baca Al-Quran, kemudian kita melihat pada terjemahan Al-Quran, dan kita bertadabur ayat-ayat Al-Quran dengan kefahaman yang sahih, kefahaman yang betul. Maknanya kita kena rujuk kepada tafsir-tafsir yang betul. Jangan kita baca kemudian kita tafsirkan, kita faham dengan pemikiran logik akal kita, maka bimbang akan sesat dan menyesatkan kita tentang pemahaman hukum-hukum Al-Quran. Dan keistimewaan Al-Quran tu cukup banyaklah. Kalau nak disebutkan ni cukup banyak keistimewaan Al-Quran yang mungkin kita boleh ambil perkara ini daripada masa ke semasa. Antaranya kalau kita lihat yang dihimpunkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi berkaitan dengan kelebihan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran tu cukup banyak. Kalau kita boleh sebut, iaitu Al-Quran ini pertama sekali adalah mukjizat agung yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatannya kepada kita sampai hari kiamat. Dalam banyak-banyak mukjizat Nabi, inilah mukjizat yang teragung, itulah Al-Quran yang tersusun elok dalam rak-rak di masjid dan surau, yang kadang-kadang kita tengok saja tapi kita tak nak ambil. Tapi kat rumah kita baca kan. Jadi Al-Quran ini mukjizat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padanya banyak kelebihan yang menafikan pendustaan orang-orang kafir yang mereka nak meniru syair-syair untuk mengalahkan Al-Quran, tapi mereka tak mampu. Dan kalau kita lihat juga, kalau boleh disebut, Al-Quran ini secara kajian oleh sebahagian daripada para pengkaji, antaranya kalau kita pengakhiran kita cuba lihat, antaranya disebutkan oleh Dr. Al-Qadi. Dia dalam penelitian dia yang panjang di klinik besar di Florida, dia mengatakan bahawa berjaya membuktikan hanya dengan membaca dan mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran, seorang Muslim, baik mereka yang berbahasa Arab ataupun yang bukan berbahasa Arab, dapat merasakan perubahan fisiologi yang sangat besar. Ini kajian. Dengan mendengar bacaan Al-Quran itu boleh mengubah ataupun boleh merasakan perubahan fisiologi. Antaranya penurunan tekanan perasaan. Bila dengar ayat Al-Quran, dia akan menurunkan stres ataupun menghilangkan kesedihan. Sebab tu kalau kita sedih tuan-tuan, dengarlah bacaan Al-Quran. Ataupun ni kajiannya, memperoleh ketenangan jiwa. Mendengar bacaan Al-Quran, ayat-ayat Allah Ta'ala ini boleh memperoleh ketenangan jiwa dan merungkai pelbagai macam penyakit, merupakan pengaruh am yang dirasakan orang-orang yang menjadi objek kajiannya. Dan kajian ini dilihat tidaklah berkata ataupun tidak menentu. Dan penelitian ini juga dikatakan menunjukkan bahawa Al-Quran mampu mendatangkan ketenangan sehingga 97% bagi mereka yang mendengarnya. Ini antara kajian yang mungkin kita boleh fikir-fikirkan bagi orang-orang Islam yang semakin jauh daripada Al-Quran. Hakikatnya secara sains dan juga kajian membuktikan Al-Quran itu memberi kesan kepada fisiologi manusia, ketenangan, menurunkan stres dan sebagainya. Kita orang Islam mestilah lebih daripada itu, kerana ianya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis menunjukkan kelebihan membaca Al-Quran. Baik. Dan kalau kita lihat lagi dalam peristiwa nuzul Al-Quran ni, pada ayat yang diturunkan kepada Nabi, 5 ayat yang pertama, surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana Nabi SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mengatakan bacalah. Nabi baca apa? Iqra, bacalah. Bila sebut perkataan Iqra, apa yang dimaksudkan dengan bacalah? Cuba kita lihat. Penurunan Al-Quran itu, perintah Iqra bukanlah dari sudut menuntut, talab, bukan dari sudut menuntut kepada baginda, tetapi sebagai isyarat memberi perhatian terhadap perkara yang akan disampaikan. Ini satu pedagogi lah, satu kaedah kita nak mengajar orang. Macam kita baca hadis panjang, hadis daripada Sayyidina Umar ketika mana berkumpul Rasulullah SAW dengan para sahabat. Dan ketika itu datang seorang lelaki yang kelihatan asing daripada orang lain. Bersangatan putih baju dia, bersangatan hitam rambutnya. Lalu dia bertanya kepada Nabi tentang iman, Islam dan tanda hari kiamat. Ihsan pun dia tanya.
Jadi cara lelaki ini, kata pengkaji, menunjukkan bahawa inilah kaedah kita mengajar. Bila kita nak memberitahu sesuatu kepada orang untuk orang mudah terima, yang pertama sekali ialah dia panggil, kalau kita istilahkan sebagai set induksi tu, penampilan yang pertama tu. Maka tindakan lelaki tadi dengan pakaian yang berasingan dan memberi perhatian kepada orang ramai, maka orang akan tertunggu-tunggu apa dia yang dia nak kata ni. Faham tak tu? Contoh macam kita duduk diam-diam dalam masjid kan, tiba-tiba dekat pintu ni datang satu orang, pakaian dia pakai satu busana Melayu lengkap dengan samping, dengan tanjak. Tuan-tuan akan tinggalkan pandangan pada saya dan tuan-tuan akan melihat pada lelaki tersebut. Maka kita akan nak tahu apa dia nak buat ni, apa tujuan dia datang subuh-subuh ni dengan pakaian ni. Maka begitulah yang berlaku kepada lelaki tadi, yang hakikat adalah malaikat yang Allah turunkan untuk memberitahu kepada Nabi SAW tentang perkara-perkara tersebut. Maka macam itulah juga kita, bila mana kita nak memberitahu kepada seseorang tentang satu perkara yang penting, maka hendaklah dimulakan dengan cara yang boleh menarik perhatian. Yang menarik perhatian maknanya yang kenalah, jangan pelik sangat kan. Ini datang nak bagi tahu orang, datang pakai baju angkasawan ke, pakai maskot gambar apa, gajah ke, tak payah. Dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang berhemah. Antaranya malaikat Jibril perintahkan Nabi supaya bacalah. Itu maksud dia bukan suruh Nabi nak baca sebenarnya baca, tetapi dengan tujuan untuk memberi perhatian terhadap apa yang akan disampaikan. Maknanya Nabi bersedia untuk apa? Contohnya adalah untuk menggambarkan terhadap kesusahan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam yang akan menyampaikan risalah dan menerangkan isi kitab Al-Quran. Sebab tu memang betul, bila Nabi menerima wahyu bukan kerja mudah, bukan kerja senang kepada Nabi. Kita lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerima ujian yang sangat berat, tetapi baginda dengan hati yang tenang, hati yang telah bersedia, hati yang lapang, hati yang penuh kasih sayang. Terbukti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi ni diletakkan najis di belakang dia, dikatakan bodoh, dipukul dan sebagainya, para sahabat diikat dan sebagainya, Nabi diperangi, dilukakan, dibaling dengan batu. Tetapi kesemua ujian ini Nabi telah bersedia lebih awal, kerana isyarat daripada Jibril supaya bersedia menerima wahyu, iaitu yang kita bacakan surah Iqra hingga 1 hingga 5 itu. Nabi bersedia menerima tanggungjawab yang besar. Sebab tu bila Nabi diuji, Nabi dihina, Nabi dipukul, Nabi cedera dan sebagainya, lalu Nabi tetap berdoa, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi kata, wahai Allah, ampunkan kaum aku, sesungguhnya mereka semua tak tahu. Nampak? Kita kalau diuji mungkin kita rasa putus asa, mungkin kita rasa kita nak balas dendam, kita tunggulah, aku ada kuasa kan, aku balaskan kau. Tetapi Nabi tak. Nabi sudah bersedia daripada awal lagi, sejak turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi SAW, iaitu Nabi bersedia untuk menerima tanggungjawab yang besar, menyampaikan risalah dengan penuh amanah dan penuh hikmah kepada kita umatnya Nabi SAW. Wallahu alam. Jadi sedikit sebanyak pada pagi ini kita bincangkan tentang faedah Ramadan, bermula daripada solat sunat witir dan kemudian bacaan kunut witir, nanti majlis khatam Al-Quran, apa yang sunnah dia, kita kumpulkan orang ramai, kita berdoa waktu yang mustajab, dan kemudian kita membaca kalimah ataupun lafaz takbir Allahu Akbar, dan kemudian kita sudahi dengan beberapa perkara berkaitan dengan nuzul Quran, menunjukkan kemuliaan Al-Quran, ketinggian Al-Quran, dan tanggungjawab kita untuk tadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran, kerana padanya ada keberkatan, mubarakun, iaitu keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya banyak kekurangan dalam penyampaian, saya mohon kemaafan. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.